Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-6. Saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad. terima kasih kepada anda seterus-terus sebenarnya. Cik Ras, ramai juga feedback sebenarnya kita. Ada yang bagi feedback. Yeah. Ada yang suka, ada yang tak suka. belum lagi jumpa. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada sokongan anda. Tak kisah di mana anda berada. Bagaimana ada support kami, support adalah support. Terima kasih banyak. Terima kasih pada yang komen, bagi feedback dan sebagainya. Kami sangat hargai apa yang anda kongsikan dengan kami. Mungkin ada yang tak komen, tapi live feedback kita dapat. Yes. Macam wow. Okay, so mana dapat live feedback daripada kita punya peserta jugalah, klien kita. Alhamdulillah. Okay. Dah episod ke-6. Tujuan kita buat Wirausahawan Podcast ni adalah untuk kita kongsikan, macam saya cakap lah, perspektif daripada pelbagai pihak, daripada kami sendiri sebagai host, daripada Richworks, pesanan daripada Datuk Wira, daripada usahawan-usahawan Wirausahawan sendiri, daripada anda sendiri, ataupun orang ramai yang kita mendengar. Sebab kami di Richworks ni kita diajar untuk mendengar listening, mendengar public, apa yang orang tengah cakap, apa isu dia dan sebagainya. Yang relate dalam industri dan juga apa yang kami involve. Betul. In education lah especially. And best thing is bila kita jemput tetamu kita, diorang ni sebenarnya dalam tak sedar di-inject strategi juga. Exactly. Kalau anda dengar dengan tepat, dengan betul, sebenarnya anda dapat apa yang anda perlu beri perhatian. Kita ambil contoh macam Madam cadangkan tentang apa branding dia. Yes, apa kunci dia? 3 kunci dia dapat konsisten diminati. Betul. Tuan Najib pun sama, ramailah. Tuan Sohal pun sama, Puan Mashi pun sama. Macam-macam kan. Diorang ni ada strength masing-masing. Sangat interesting. Yes, it is. Okay, Man. Benda yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkenaan topik dengan apa tadi topik dia, ini isu yang sering dibangkitkan lah, Encik Ras. Saya rasa ni stigma lah. Stigma. Stigma tentang kalau kita nak berniaga kedai makan, kita kena pandai masak. Kalau kita nak buka fashion, kena jadi designer. Pandai menjahit lah at least. Busuk-busuk pandai menjahit lah. Tahulah bentuk jarum tu macam mana. Exactly. Kan? Kalau kita nak buka klinik, kita kena jadi doktor. Betul. Kan? Ini stigma lah dalam masyarakat. Kalau nak buka kedai aircon, kena pandai buka pasang aircon. Pandai benda tak sejuk ke tak sejuk bilik ni kan. Tapi saya rasa along the way, bila kita involve dengan ramai usahawan di Richworks ni, kita dapat kepastian dan tahu ramai sebenarnya usahawan-usahawan kami, usahawan-usahawan Richworks ni sebenarnya tidak mempunyai kepakaran direct. Tak ada kepakaran dalam bidang tu direct skill tak ada pun. Dia tidak ada. Tapi mereka ni somehow involved dalam that business. Saya suka apa yang saya tengok dalam video yang dikongsikan oleh Jack Ma. Apa Jack Ma cakap? Dia cakap, I do not know about digital world. I do not know about digital marketing, about technology, about e-commerce industry. I know nothing. Dia cakap. But the only thing I know is how to manage people. Strength dia. Then he become billionaire by knowing to manage people, not the technicality part of the business yang dia involved back end tu semua dia tak tahu. You bayang Alibaba satu ketika dulu, kalau Black Friday sales boleh cecah sampai 2 billions revenue in just one day. So maksudnya they got to do with system yang power untuk support the sales tu, tak hang, tak apa dan sebagainya. But our friends Jack Ma, fokus dia ataupun kemahiran dia hanyalah managing people yang tahu buat benda tu. Bina orang semata-mata. Betapa pentingnya leadership, betapa pentingnya understand the game. Betul. Rather than kita faham on technicality tu. Kalau kita nak buka bisnes kedai makan, kalau kita faham tentang masak, well, that is the advantage. How about the structure and the management? Exactly. So advantage. Maksudnya kalau tahu, bagus. Nanti tak adalah orang boleh tipu kau. Betul. Chef tu tak boleh cakap sedap ni. Ingredient dia macam ni. Tapi kalau tak tahu pun, bukannya satu penghalang untuk you involve dalam that business. That's why kita di Richworks ni, kita panggil 7 pillar. You kena kuasai di 7 pillar. Kalau siapa yang belajar di Richworks, pernah datang ke klinik usahawan Richworks, you akan faham tentang 7 pillar. Pemasaran, sales, business structure, leadership, banyak benda lah. 7 pillars yang kita beri perhatian. 7 pillar ni dia adalah
secara overall ataupun secara big picture macam mana kita nak manage growth business tu sendiri. Betul. Jadi tak apa, tak ada masalah. Kalau Amam kenal tak sesiapa usahawan kita yang buka bisnes, mereka tak faham tentang ada je kat ramai. Ada ramai je. Salah seorangnya yang akan kita bawakan hari ni lah. Tetamu kita hari ni. Dia bukan doktor. Dia bukan doktor. Tak ada background medical pun. Betul. Tapi dia buka klinik. Macam mana? Dan the clinic is doing well. Yes. Dan the clinic is doing well. Kita nanti insyaAllah akan bersama-sama dengan beliau untuk kita kenal pasti apakah benda-benda yang betul yang macam mana dia belajar ni sebenarnya. Exactly. Macam mana dia tahu medical terms yang ada? Exactly. Sedangkan dia bukanlah seorang doktor. Menarik. Sangat menarik. Yang paling menarik dia sebenarnya, macam mana Ras Muhammad menjadi Chief Business Officer di Richworks? Wow. Saya tak tahu, Mat. Sama juga. I mean, being appointed as a Chief Business Officer. Obviously lah kan. Bukan short sendiri. To be honest, masa saya diberikan tanggungjawab tu dimaklumkan, saya buat research apa fungsi Chief Business Officer dan CBO. Okay, CBO ni memang ada dalam C-suite punya ranking. Yes. Bukan jawatan yang tak diwujudkan tiba-tiba kan. Tak ada. Chief Business Officer ni memang ada di banyak corporate company. Dan lepas tu saya jumpalah ramai juga CBO kan. Kita punya apa yang kita fokus kita akan nampak kan. Rupanya adalah CBO punya. Okay. So saya buat research sikit. Yang saya faham, CBO ni kita punya tanggungjawab adalah to inquire new business. To create new opportunity. Tengok apa-apa peluang yang kita boleh venture dan sebagainya. That's why this is what I'm doing. But definitely tugas tu dia berbeza lah dengan semua industri, semua sektor, sama ada corporate ke SME, berbeza lah tanggungjawab dia. Tapi dia punya asas dia tu adalah to get a new business. Exactly. My point is, dulu Cik Ras tak ada pun. Bukan dia tak tahu dia akan di-appoint jadi CEO. But bila dah dapat, obviously bila you are into that business, you akan belajar. Exactly. Buat research. Betul. Maksudnya tak diajar di sekolah pun. Correct. CEO ni apa tugas dia. Tak ada. Dekat universiti pun tak ada. Tapi bila kita dapat tu, kalau kita nak deliver, kita kena buat some research. Apa tanggungjawab dia, what to expect, apa expectation kita punya stakeholder, kita punya board of director, kita punya supplier, kita punya rakan kongsi, kita punya yang kita buat collaboration, staff-staff kita, apa mereka punya expectation. So kita kena faham. So alhamdulillah lepas dah hampir 2 tahun, saya dah makin faham dah this position required apa yang perlu saya jadi dan sebagainya. Saya ni umpama macam kalau di dunia politik, umpama macam juga seperti setiausaha akhbar, setiausaha media. Old school old school yang akan keluar dan bercakap dengan media, public company mewakili syarikat Richworks untuk keluar dan bercakap dengan media dan sebagainya. Jadi kalau saya nak keluar dan represent Richworks, saya kena faham Richworks buat apa benda yang nak disampaikan, apa benda yang kita perjuangkan. Kalau tak, nanti kita tak dapat sampaikan message tu. What ada opportunity yang kita boleh bagi lagi. Exactly. Jadi saya rasa hari ni topik dia bukan hanya tertumpu kepada dia punya strengths and skills. Kita perlu ada that skill untuk buka bisnes apa. Dia juga tertumpu kepada bila kita menjawab apa-apa jawatan, kita kena memahami apa expectation, fungsi dia juga, that expectation daripada that position. Kecil atau besar. Kadang-kadang orang ni dia limitkan dia punya dia dah limitkan diri dia. Aku boleh buat benda ni je, aku tak ada kepakaran dalam benda ni, so aku tak boleh buat. Semua kepakaran is learnable, boleh diajar. Kita dekat Richworks ni pun kita diajar untuk tak faham, pergi tanya, pergi cari, pergi belajar. Dalam, luar, pergi. Go and explore yourself. Tidak terhad. Contoh macam projek kita buat dekat Wirausahawan ni pun tidak ada dalam scope. Betul. JD kita, job description kita tak ada. We make it happen. Kena buat satu talk show, perjanjian, shake hand, dalam agreement, masuk dalam tak. But I think this is a good initiative yang kita nak buat. Sebab kita menyedari dekat luar tidak ada podcast yang membincangkan isu-isu semasa dalam bisnes, usahawan, isu-isu semasa yang berkaitan dengan usahawan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah satu benda yang kita buat. Kita ambil kesempatan, kita ambil peluang ni untuk
berkongsikan dengan anda. Betul. Kalau macam saya sini, Cik Ras, seketul aman dulu adalah hanyalah coffee, tea, beef, fish, chicken. Okay, seketul. Dia macam, you lama kan sebagai... Lama, Alhamdulillah 10 tahun. Dia sebenarnya perkataan tepat flight stewards ataupun flight attendants or what? Flight attendant. Flight attendants. Yes. Okay. Steward dan stewardess tu membezakan lelaki dan perempuan sahaja. Okay. Tapi secara general is flight attendant. Apa expectation daripada flight attendant, daripada seorang flight attendant sebenarnya? Expectation untuk bekerja di luar. Bekerja. No, bukan. Sebagai seorang flight attendants, apa expectation public ataupun passenger pada you yang you faham? Yang saya faham pada waktu ketika tu lah, dia nak kita punya layanan mesra, obviously. And dia nak ada rasa selamat bila ada dengan kita. Itu priority kita. Priority kita bukan untuk serve makanan. Priority kita adalah untuk bagi dia rasa secure dan selamat. Tapi most of the time bila I fly, tak dapat dua benda ni. Satu, I tak dapat, I takut nak panggil flight attendant sebab I pun garang juga. Later kau buat muka kat aku, aku bagi lagi sikit. I takut. Dia kalau garang tu sebenarnya dia dah penat. Lagi satu trik dia, sorry kawan-kawan cabin crew. Dia macam, kau nak apa lagi? Dia akan jalan laju je. Perasan tak? Perasan. Dia laju je. Dia menolong je. Tapi kita tak adalah cakap semua. Bukan. Ada ramai je yang kalau kita naik flight yang lambat, yang late night pun, ada je yang mesra lagi. Kita akan. Ada je. Tapi maksudnya expectation daripada public yang you faham, they are expecting flight attendant to always can give them a warm and good services. Betul. Dan lagi satu, the feeling of secure yang ada macam kat dalam rumah. Itu saya rasa. Sebab dalam keadaan kita tengah kapal terbang tengah bergegar pun, cabin crew maintain je. Kita tak nak bagi chaos. Padahal dalam ni macam ni macam memang ni relax. Aku dah Astaghfirullahaladzim, dah macam ayat dah baca. Exactly. Itulah saya dulu adalah orang yang serve coffee, tea, ikan, ayam, daging dan sebagainya. Tiba-tiba when it comes to Richworks, saya boleh berubah menjadi seorang yang lain. Yes, you are. So bermaksud sebenarnya kalau anda into that benda yang anda tengah buat tu, regardless anda ada skill, strength ke tidak, you can develop. Definitely. So jangan limitkan anda punya potensi dekat satu tempat sahaja. You can be anyone that you want to be. Kadang-kadang benda tu off the book pun, tiba-tiba sedar. Kalau kita tengok balik semalam Tuan Najib Jalil kan, you know the previous episode dia daripada, saya orang kampung je. Dia bukan orang kampung, dia orang estate hulu. Estate tau. Orang hulu tau. Di level-level nak pergi sekolah pun rimau, naga, ular melintas tau. Semua melintas tau. Kita nak jumpa paling tidak pun kambing je. Lembu je kat kampung ayam je tau. Ini level-level binatang buas tau. Faham tak? Boleh mati tau. You tersepak dengan kambing, you tak perlu mati. Jentik je telinga dia. Ini tersempat dengan harimau, tapi end up to be a businessman and millionaire, dan dia ada dia punya goals dia sendiri, vision dia sendiri. Amazing. Maksudnya kat sini tuan perempuan, you boleh jadi siapa saja you nak jadi, asalkan you percaya yang you boleh jadi. Dan you kena keep on bercakap. Semalam saya tengok satu klip video daripada Novak Djokovic. Novak Djokovic ni adalah world number 1 tennis player. And now dah tak jadi world number 1 lah. He used to be lama legend juga. Legend. Nadal, Roger Federer ni satu Federer. Dia macam bersaing lah, satu zaman lah. And dia cakap dia ada that dream to be world number 1 since the age of 7. So kalau kita tengok semua juara-juara dunia in sport, dia tidak muncul just like that. It come from the young age. They have training. They have the ambitions dulu man. Dia kan datang dengan minat tu dulu. Datang dengan passion. Aku nak jadi number 1. And then dia go through the training, the commitment and so on, they become number 1. Jadi maksudnya tuan-tuan perempuan, adik-adik yang tengah tengok ni, tak, teruskan. You boleh jadi siapa saja you nak jadi. This is my advice daripada orang yang biasa-biasa tengah-tengah, bukan usahawan jutawan, bukan juga tak ada kerja, ada kerja. Alhamdulillah. Nak bagi tahu you that you can become anyone that you want to be. You want to be success, how success you can. But you must have the goals. Jangan limit diri you. Betul. But you got to install the discipline dalam apa saja tindakan you buat. Berangan je tak ada apa lah. Berangan tak ada tindakan, you duduk je lah sana. Tak ada apa. Kan? Jadi Aman, apa lagi Aman nak jadi lepas dah jadi cabin
cabin crew, dia panggil cabin crew juga. Cabin crew, flight attendants, flight stewards, whatever nama lah, tapi satu position kan. Sekarang dah bekerja kat Rishwa. Apa lagi impian you? Impian saya? What's next? What's next adalah saya sedang mengumpul harapan nak jadi CBO. Boleh. Dia akan kosong juga satu hari nanti. Dia akan kosong juga satu hari kosong nanti. Juga. Yes, exactly. So itu sebenarnya harapan saya juga. Apa? Jadi CBO? Jadi CBO juga. Okay, alright. So at least interesting. Kita dapat direct advice juga. Kita tengok satu persatu apa yang dia buat. Okay, so interesting. One day we never know. Yeah, you never know. You never know. You never know. So one day nanti insya-Allah mungkin saya ada penerus legasi Ras Muhammad. InsyaAllah. I tertunggu-tunggu. Sebab aku fikir juga what's next, apa next, siapa next become CBO. Because CBO ni bukan watak. Dia adalah satu spot, position. Tapi now it become watak juga. You faham tak? Bukan semua orang boleh carry that CBO. Exactly. I rasa macam tu. Exactly. Dia sikit sebanyak dia ada macam, I don't know, what's your opinion? Yes, exactly. Tak semua orang. Dia macam Cik Ran cakap lah. Memang itu jawatan. Tapi adakah karakter you suit untuk this position? Okay. So itu kita kena tengok juga. Adakah you well manage nanti? Adakah you bersedia obviously? Kan nak jadi wakil, nak pergi jumpa orang, I'm representing apa ni, Rishwa, bagi name card and so on. Faham. Okay. So there's a lot of things to learn. A lot. What's next adalah I'm still learning. Bagusnya you dah ada, dipanggil apa, you punya orang yang you boleh follow lah. Jadikan satu benchmark. But you have to be better than that person. You have to be better than me. But at least you ada example. Sebab tu kita selalu kena ada Doc akan tanya kita, siapa idola you? Okay. Siapa yang nak follow? Baik. You nak jadi macam mana? Betul. So dalam beberapa tahun ni, what I see adalah, mungkin ini adalah twin aku. Okay, faham. Macam tu. Faham. Alright. Maksudnya Aman kena get ready dari segi banyak perkara lah. Not even skills, not even knowledge. Banyak benda. Work in progress. Correct. But it's good to know that pada anda yang mungkin ada cita-cita nak mewarisi apa-apa, well, impian percuma je. But you need to work on that. Mungkin sekarang Aman dia ada that impian, but who know 1 year from now dia akan berubah. Mungkin nak jadi orang lain bigger. Alhamdulillah. Okay. Sebab kita, macam tadi kita berbincang tentang bila kita masuk dalam sesuatu industri tu, apa yang kita nak sebenarnya. Exactly. Apa yang kita nak achieve. So bila sekarang ni my line of kerja adalah berkait rapat. So kita fokus dekat situ. Bukan kita tak boleh buat benda lain, boleh. Tapi kalau kita tak fokus on this part, as for me, kalau sebagai usahawan pun, kalau kita tak fokus, you fokus banyak benda lain semua akan hilang juga. Exactly. Semua sekali akan hilang. Betul. So you choose. You nak yang mana? Bagi saya juga, to be honest, sebagai CBO Rishwa, satu position yang baru, I'm the first one. Sebenarnya menjadi satu bukan stres, satu tanggungjawab untuk saya juga melahirkan who's next. Yes. Meninggalkan di legacy. Saya tak akan duduk di position forever. You akan naik lagi. So saya punya kerisauan lah, who's next? Siapa nanti next yang saya nak bimbing dia untuk menjadi next CBO yang much better? Kenapa saya cakap much better? Because you ada example, you ada contoh. Contoh example sama. You ada guidance. Orang tu masih ada kat situ. Boleh bagi tahu you, okay, you nak buat ni lagi better. So I sebenarnya dalam keadaan yang risau, siapa pengganti next ni. Sebab kita pun, to be honest, Rishwa dia tak makin mengecil. Dia growing. Expanding. Somehow one day I might need, saya mungkin diperlukan kat tempat lain. Betul. Mungkin juga lepas ni saya tak boleh buat hosting lagi. Betul. Kita kena ganti juga dengan orang lain. Dulu contoh saya jadi sokol abang bara-bara lah. Yes. Trust me, it's something yang enjoyable untuk saya buat, because that is my engagement dengan audience kat luar, yang saya dapat dikenali, ada orang dapat suka dengan saya dan sebagainya. But when you resume that position, I expect you to do more than me. But point dia adalah,
kita tak akan buat kerja yang sama sampai bila-bila. Ya, bila-bila. Dia mesti ada injection of another element. Yes. Jadi tanggungjawab saya untuk juga memastikan saya dapat melahirkan CBO yang much better than me, yang tahu lebih bagus daripada saya, yang boleh execute banyak benda bagus daripada saya. Jadi sebab this job is not permanent. Apa yang permanent adalah kita membawakan visi misi syarikat. Itu yang permanent. Yang tak kisahlah kita berada kat mana sekalipun, insyaAllah. Saya harap hari ni question dia lain sikit. Dia lain. But it just having a conversation is a good conversation, saya kira. So kita akan commercial break dulu. Commercial break sekejap. Jangan mana-mana. Kita akan come back dengan tetamu. Dengan tetamu yang tadi bukan doktor, tapi dia ada klinik. Beliau mempunyai klinik. Dan jom kita akan bersama dengan beliau kejap lagi. Jumpa anda sekejap lagi. Subscribe on notification anda. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan. Macam saya cakap tadi dengan Cik Ras, yang kita ada tetamu kita. Tetamu yang istimewa. Bukan orang Kuala Lumpur. Bukan. Selangor pun bukan. Bukan juga. Kelantan pun bukan. Kelantan pun bukan. Tapi orang Nogori. Nogori. Okay. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih banyak kepada Tuan Zaid sebab sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, insyaAllah, dalam podcast Wirausahawan episod ke-6. Dan anda officially adalah Wirausahawan kelima yang kita jumpa ke studio. Tahniah pada Tuan Zaid. Silakan Tuan Zaid, mungkin sepatah dua kata daripada yang berhormat. Okey. Terlebih dahulu terima kasih. Terima kasih kepada Encik Aman, Encik Ras. So I rasa I diberi peluang untuk bersama dengan legends. Legends Yeah, legends. Itu pandangan orang pada kita lah. Yeah, legends. And I think the legends and apa dia? The mini-me of the legends lah. Apprentice lah. Because okay, perkenalkan diri dahulu lah. Zaid Helmi bin Muhammad Yunus. So saya dari Klinik Penawar Negeri Sembilan. Kami adalah klinik perubatan yang terletak di Ampangan, Seremban Negeri Sembilan. Ampangan Seremban. Siapa dia punya MP kat situ? Member of Parliament? MP, Member of Parliament yang terbaru, saya tak ingat nama dia. Tapi every year kita memang ada kerjasama dengan MP-MP yang sebelum dia lah. Siapa sebelum ni? Sebelum ni lah YB Rafai. Oh, okay. Kenal? YB kenal. Ya. So YB Rafai juga adalah saya punya senior di sekolah dahulu. Yes. Dan sebelum tu juga ustaz. Jadi kita selalu ada a good relationship dengan all. I see. Yang tu lah, tak kira parti lah. Betul. Sekarang dah beyond parti dah. Sekarang kita dah beyond parti. Itu juga adalah value saya belajar daripada all both of you legends. Dia bayung. Seriously tak, kalau tengok pemakaian mungkin macam lebih kurang sama-sama. Jauh you lebih jauh. Tuan Zaid, you are not a doctor. I'm not a doctor. Why you choose klinik? And how? Macam mana bermula? I think soalan yang banyak bertanya kepada saya. Jadi bila kita cakap saya Zaid Helmi dari Klinik Penawar Negeri Sembilan, dan mereka automatically tanya, ni seorang doktor ke? Mungkin pembawaan saya macam nampak macam doktor lah. Bila saya pergi kerja saya pakai coat kan. Tapi bila saya pakai macam ni tak nampak pun. Nampak juga pembawaannya. Jadi sebenarnya adalah perniagaan legacy. Kalau masuk tahun ni adalah tahun ke-32. 32 tahun beroperasi. Penawar ada brand itself adalah pada tahun 1991 dah lahir. Ya, dan ramai juga ada tanya juga macam ini sama ke Penawar yang berada di Johor tu kan? Di Johor tu adalah kepunyaan Datuk Dr. Nasir. Jadi ini adalah juga sahabat kepada arwah ayah saya. Arwah Dr. Muhammad Yunus bin Abdullah adalah seorang the founder Klinik Penawar bersama co-founder dia lah. Seperti itu. Jadi sewaktu ditubuhkan Klinik Penawar Negeri Sembilan ini adalah waktu sama ditubuhkan juga Klinik Penawar Johor. Perubatan Penawar Johor. Saya faham. Ya, jadi rancangan mereka berdua sebagai sahabat ni adalah klinik di Negeri Sembilan ni akan buka dan akan hit the market ke Central dan juga Johor dia akan hit the market Selatan. Faham. Tapi ada beza jugalah yang tinggal sekarang. Klinik Penawar di Negeri Sembilan kalau dibanding dengan perubatan Penawar Johor, mereka sekarang sudah ada hospital.
Di Johor? Ya, di Johor. Di Johor dah ada hospital. So dia bergerak sendiri, bukan bawah satu grup? Bukan bawah satu grup. Sepatutnya perancangannya ialah dia pergi 2 entiti, kemudian one day dia akan balik satu. Tapi because of the journey itself, dia berbeza. Cabaran usahawan berbeza, dan saya boleh katakan Negeri Sembilan dia mengalami terlalu banyak cabaran yang berenjatkan perkembangan. Apa cabaran yang dihadapi oleh klinik penawar Ampangan? Okay, kalau kita sebut cabaran, saya kita boleh cakap the founder itself pass away during 2014, arwah ayah saya. Tetapi dia juga kali terakhir masuk pejabat 1998. Kali terakhir? Ya, kali terakhir. Seorang business owner, arwah ayah saya masuk pejabat 1998 because melalui dispute melibatkan mahkamah. Dia ada legal issue. Legal issue sama partner. Partner, which is saya rasa dalam mungkin some of yang menonton podcast ni business legacy yang sebab kita Titan ni ramai kan, dan saya dulu masuk, saya ingat saya seorang je. Rupanya ramai sahabat-sahabat Titan ni melalui proses isu challenge yang sama. Betul. Ya. So itu yang terjadi, dan apatah lagi jika partner tu adalah saudara. Ini juga isu juga family dah lah di partners, family pula dah di isu. Betul. Okey, lepas apa jadi? Jadi of course lah, bila kita cakap dispute ni almost kalau Mega Holding punya cerita contohnya, tapi tidaklah terlalu besar perniagaan kita. Sebab apa yang kalau tanya kenapa saya buat apa yang saya buat, kalau ikut saya bukan seorang doktor, adik-beradik juga tak ada siapa nak jadi doktor sebenarnya. Your late father is a doctor lah. Is a doctor. Your education background? Education background saya adalah health and fitness dan juga fisio. Okey. Dia tak jauh lah daripada medical, tak jauh. Tapi tetap juga bukan medical practice. Betul, tetap bukan medical practice. Saya bersama syarikat semenjak 2008. Dan bukanlah sebagai bos juga. Saya mulakan, saya habis belajar di UiTM sini, UiTM insyaAllah, diploma dan ijazah. Dan saya mula sebagai office boy sebenarnya. Office boy? Sebagai office boy, ya. Benar, ini dia macam begini. Tapi bukan dekat klinik punya office boy lah? Ya. Saya sewaktu di universiti, saya juga ada mentor juga, Profesor Dr. Anwar Suun, seorang medical doctor, mengajar. Dia adalah medical advice untuk orang yang panjat Everest. Ya. So dia adalah mentor saya, dan pengajaran ni sangat unik. Waktu belajar universiti, saya kadang-kadang dia kata, kau pergi ganti aku ajar budak diploma. So dia adalah orang yang bawa saya hingga habis belajar untuk pergi interview di Institut Sukan Negara. Jadi saya already ditawarkan oleh kerajaan untuk bekerja, second interview, dan saya pergi bawa ke arwah ayah saya. Saya kata saya ditawarkan untuk kerja ni, berilah saya bless untuk saya pergi. Dan arwah ayah saya kata, boleh tak tolak ni dan masuk ke klinik kerja. So itulah sebenarnya saya bermula. Tahun 2008, hujung 2008. That long saya berada di syarikat. Apa jadi lepas tu? 2008 bos tak pernah masuk. Dirun oleh manager yang juga ahli keluarga. Jadi pengalaman saya bermula, kalau nak tanya saya bekerja, saya banyak. Kalau resume saya ada 12 tempat kerja saya pernah bekerja. Saya memang lalui daripada bawah. Semenjak saya sekolah asrama dulu, saya dah start menjadi, itu apa instansi jadi pekerja perniagaan burger. Cikgu Ramlan, seorang guru keamanan hidup, itulah first. Kemudian saya tidak pernah berhenti bekerja. Setiap kali belajar cuti semester pasti saya bekerja. Sewaktu saya pernah bekerja kilang Toyota Section 15 Assembly. Saya pernah kerja di Kenny Rogers Subang Perit. Itu pengalaman saya. Pizza Hut. Banyak betul pengalaman. Banyak betul pengalaman. Orang berjaya selalunya memang akan banyak pengalaman dia. Dia tak duduk diam. Kalau anda tengah duduk diam sekarang ni, dah kena ubah ni. Berjaya ke tidak? Berjaya. Berjaya juga duduk diam. Tapi ada soalan juga, kenapa nak bekerja kalau ayah you seorang doktor? Exactly. Dah ada klinik. Sebab tu saya akan tanya juga soalan, kenapa saya belajar diploma dan degree, saya kena ambil PTTN. That's mean tak ada kemampuan. Kalau dikatakan ayat dia mungkin keras, arwah ayah saya walaupun seorang doktor, dia adalah seorang doktor yang tidak kaya, yang penuh dengan hutang, yang miskin. Dan itulah that's the reality of having the business. So you join klinik penawar pada tahun 2008 sebagai junior. Sebagai apa? Sebagai apa? Ditawarkan. Arahannya adalah masuk je. Dan waktu tu tak ada office boy, dan saya lah yang buat kerja office boy. Sebagai office boy lah. Hantar surat kepada panel. So berapa lama tu proses jadi office boy tu? Kalau boleh saya katakan sehingga arwah saya meninggal dunia. 2014. 2008 2015. Lama tu 6 tahun. Ya. Wow. Lepas tu apa jadi?
Tapi sambil saya bekerja tu, of course ada bos juga, manager kan. Dan bos ni, manager ni adalah seorang yang pecah amanah. Pula betul-betul drama lah, holding lah dia ni. Drama yang ditontonkan pada anda tu sebenarnya ini reality dia. Inspired by the real story. Kadang-kadang saya pun bertanya lah, sebab jadi usahawan ni dia tak normal lah. Tapi dulu saya tak relate lah, sebab macam bila you become boss di Penawar, kalau bila kita kata become boss, so of course bila arwah ayah saya dah meninggal dunia. Dalam keadaan meninggal dunia, proses tu tak ada. Kita tak ada online banking. Hanya seorang signatory, tanda tangan cek. Dan bukan kenapa tak ada online banking, bila kita dah ada syarikat ni, kita pun bagi feedback lah. Kita cakap macam kena buat online banking. Arwah saya seorang yang sangat tradisional. Dia kata tak perlu online banking. Dia tak percaya. Saya kata perlu pasang CCTV. Arwah saya tak perlu CCTV. Jadi itu adalah benda-benda yang feedback yang kita nak bagi untuk info syarikat. Jadi bila perginya arwah ayah saya, dan semuanya haywire, kita tak mampu nak bayar gaji, check nak kena buat, kita tak tahu even sales kita berapa, kan. Jadi masa tu you dah take over you dah jadi someone significant dalam klinik ke belum? Kita macam terjun. Tak ada orang lain nak buat, tiba-tiba galas je tanggungjawab. Sebab manager tu sebenarnya dia dah diberhentikan pada 2010. So mana tak ada lah. Tak ada. Jadi so you lah yang run the Penawar tu, tanpa you dilantik secara official. Betul. Sebab perniagaan ni juga dia dah ada tim-tim, staff-staff yang dah lama. Jadi semua orang ada kerja masing-masing. So bila you take over, your late father pun arwah dah tak ada apa semua, you take over. Masa tu lah timbul perasaan aku perlu buat perubahan dalam bisnes ni. Betul. Kalau tanya kenapa, sewaktu Wan dengan Datuk Wira first Wan bertanya kenapa you handle ni macam-macam ni, kan, kenapa you still buat? Saya pegang satu saja. Saya pegang sebenarnya asalnya tanggungjawab pada seorang bapa. So perniagaan ni dia berterusan, dan bila berterusan, setiap saat memberi manfaat tu dah masuk pahala kepada arwah saya, menjadi peneman. Yalah, sebab medical kan, memberi manfaat kepada orang, mengobati orang sakit. Medical kita bagi orang kerja, all this value. So maksudnya transformation klinik Penawar berlaku pada 2014 bila anak sulung anak saya bukan anak sulung ya, saya bukan. Anak yang ketiga take over the business. Betul. Yang memang dalam business for the past 6 years. Betul. Tapi tak mampu nak buat apa-apa, bagi cadangan apa ditolak dan sebagainya. Now is your time. Now is my time. So apa benda pertama yang you buat? Apa benda pertama saya buat ialah bayar gaji dulu. Bayar gaji. Sebab kita signatory pun nak kena. So where do you get the money? Saya korbankan saya punya SB waktu tu. Korbankan SB. Seriously. That's why. Alright. Legacy business bukan mudah. Kita nak bagi tahu problem memang ada, tapi pengorbanan tu diperlukan, solution diperlukan. Because Tuan Zaid datang ke IDCC masa tu, jumpa saya direct tau. Dia mencari orang yang paling macam handsome. Bukan. Dia mencari orang yang paling siapa, how do you cari I? Dia sangat unik lah. The first reshoot punya kelab adalah BBB. So BBB? BBB. Dia hadir BBB juga Sebab kebanyakan orang mungkin pernah jangan telah nak ubah hidup MKK. Saya tidak. Sebab saya bukanlah berada on the good side of Richwood punya fans. Betul. Dia masih di blog sampai sekarang. Yes. Dan kita tak ada highlight. Tak ada cadangan nak buka balik pun. Dia selalu highlight. Kepada mungkin penonton-penonton podcast ni, some of you adalah orang dah bermanfaat. Some of you masuk untuk untuk tengok betul kan dia ajar Richwood ni. Saya adalah one of you. I'm one of the haters, kalau tak tahu, dan saya masih di blog di Facebook Azam Osman. Tak boleh komen. Sahabat-sahabat Titan rapat dengan saya. Kalau dia ada live kan, kawan-kawan masuk support kan, dia akan lah WhatsApp ke contact saya, kau tak boleh komen lagi kan. But saya pernah request pada Richwood untuk unblock, tapi masih belum unblock. Saya tak perlu. Dia akan buktikan kepada some of you bahawa I boleh buka, tengok I masih di blog. But I adalah seorang yang been transform. Itu kenangan. Memori. Cuba bayangkan bila kita hidup dengan banyak melalui fasa penipuan yang orang pecah amanah, dan yang ini berlaku dalam keadaan ahli keluarga terdekat tau. Jadi apakah lagi dengan orang lain? Lagilah kita susah nak percaya. Saya datang dengan terlalu banyak fear, terlalu banyak tak percaya. Jadi kenapa saya jumpa Tuan Ras? Jawapan dia,
Bila kita nak bayar rishwat ni, kita check lah apa semua kan, kita google kan. Jadi bila saya tengok, saya kata kalau aku datang, aku nak tanya, aku tak nak tanya bawah-bawah cacak ayam ni, contohlah kan. Bawah lah, tak, sebab itu ayat kasar lah, betul lah. Tapi saya cakap macam kita nak level general, atas lah, level general. Jadi saya tengok setup organisasi, saya tengok bila kelas hari pertama tak nampak pula bos-bos ni. Kedua tak ada, hari ketiga pula ini ada dekat setup organisasi ni, I nak pergi tanya dia ni. I ada banyak gila masalah ni dekat company ni kan, I nak tanya. Jadi macam tak naklah tanya yang bawah-bawah, nak tanya turun ke atas. Sebab tu saya jumpa Tuan Arat. Sebab ada di webpage. Orang yang minta webpage, saya buka. Oh, okay. Apa yang buatkan jawapan saya masa tu boleh convince that it is what it is. This is the organisasi yang nak bantu you. Ada orang dia perlukan banyak info fakta yang lalu baru dia decide untuk macam I need to change atau this is the right place for me. Pada keadaan itu sebenarnya saya terlalu struggle, terdesak lah, terlalu terdesak. Tegas dia lah kadang tegas atau jumpa saya dah. Saya terlalu terdesak. Saya tak tahu lah kalau sesuai kongsikan. Saya sebenarnya pada 2019 saya berada fasa, I think isteri saya, saya pukul 5 petang nanti hari ni saya akan ambil isteri saya lah. Dia dari Thailand, so isteri saya dia orang Thailand. Jadi isteri saya pun tak tahu sebenarnya. 2019 fasa saya waktu tu, saya baru berkahwin 2019. Fasa saya almost bunuh diri, suicidal. You depressed, anxiety. Sangat depressed dengan everything that I handle. Sebelum ni tak ada isteri, sekarang ada isteri. You faham tak? Macam gaji sangat rendah. Sebab saya 10 tahun saya lalui fasa yang bahawa kalau kita gajikan doktor gaji lagi banyak dari saya. Sebagai owner gaji sikit. Gaji sikit. Kena bayar doktor. Saya pernah kongsikan dalam, seorang sahabat saya lah, Tuan Najib, saya pernah kongsikan. Saya dulu di Ampangan. Saya ada sekolah, saya darjah 6 saya di sekolah Ampangan ni. Bila you sekolah, you ada dekat belakang sekolah itu, you ada macam yang you boleh keluar pasal nak. Okay, tembok tu boleh keluar kan. Kemudian boleh jalan kat situ. Saya dah berdiri kat situ tu. Dan saya dah duduk kaki melunjuk. Saya kata aku dah tak tahan lah. Aku dah tak tahan lah dengan all this struggle kat company kan. Duit tak ada, sekarang ada isteri kan. Dengan ada banyak challenge lah, personal, family. So macam aku nak buat apa ni kan. Dan sebenarnya dalam keadaan itu saya juga ada dengan seorang supplier lah, one of student. Saya involve waktu memancing sport fishing tu. Dan saya tengok FBA ni, Tuan Syafiq ni, Meja Syafiq ni, meja besar. Dan a lot of people dalam team tu adalah hasil daripada apa yang you rishwat. Ada dalam tu you punya volunteer, one of volunteer, one of business owner, brand, YouTuber, semua adalah hasil daripada Dr. Azam Osman dan juga rishwat. Dan saya cakap, kenapa dia orang ni berbeza lah? Sangat beza. Itu dah buka hati saya untuk join BBB. Dan waktu saya jumpa Tuan Rat tu kan, Tuan Rat jawab macam, saya ada masalah ni, cukai tak bayar. Biasa. Tuan Rat cakap, ini biasa. Jawapan dia biasa. This is normal. Kita datang macam ni, this is normal. Dia tenang lah, dia tenang. Tapi saya rasa, saya rasa semua yang Titan atau yang dapat amanah, dia akan ingat siapakah Titan yang membuat perubahan hidup dia bila sharing kan. Saya ingat waktu tu Hakak Mani, dia jual perkasam saja, dia buat berjuta, masih kerani sekolah waktu tu. Is one case. Satu lagi Tunik.my, adik-beradik yang jual baju, Sugar Sister waktu tu. Sugar Sister kat Taiping ya. Kan kita macam kita ada klinik ni, ada doktor ni macam profesional, macam dia orang ini benda yang ni. Kemudian bila saya jumpa Tuan Rat, saya dah keadaan macam saya tak ada kepercayaan sebenarnya pada Datuk Ira waktu tu dengan rishwat. Saya macam almost dapat rasa kalau ini bayar, ini tipu lah, aku nak buat apa, aku tak ada apa-apa dah. It's just blind faith lah, Datuk. Allah lorong. There's nothing to lose anymore. Nothing to lose. Tapi on my side pula, bila saya berdepan dengan Tuan Zaid, saya dapat rasakan dia punya keadaan masa tu. Keadaan yang you better tell me the truth. Can I make it or not? Macam tu lah ayat dia. Rasa dia harapan tu. You better tell me the truth. You can make it or not. Dan saya dengan confident yang cakap, yes, it's all this can be settled. Betul. Because this is the problem yang memang faced by many usahawan. You just don't know what you don't know yet. The moment you know it, you will settle. You will excel. Betul. Sebab kita ingat itu seorang saja. Kerana masalah itu complicated. Jadi bila saya tengok business legacy ni, kita ada juga brand-brand lain yang besar-besar. Sama je. Kau lebih kurang, aku lebih kurang. Macam tu lah.
Okay, so kita akan ke commercial break sekejap. Ui, lain macam kali ni. Story dia different angle kan. Saya harap boleh relate dengan anda yang mendengar. Dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sekejap lagi dan kita akan sambung cerita ni, apakah transformasi yang dah pun berlaku dan macam mana keadaan klinik penawar sekarang selepas bertahun-tahun struggle dengan pelbagai isu dan sandiwara dan sebagainya. Dan kita nak tahu jugalah update tentang isteri beliau daripada Thailand tu. So anyway, kita jumpa kejap lagi. Tom Yang Terima kasih. Teruskan subscribe dan on notification anda. Jumpa kejap lagi.